Baik, kembali bersama kami di studio dan seterusnya kita akan ke negeri Ika. Ya, kita ke Sabah. Nah, ada apa ini di Sabah ini pada 18 hingga 20 Oktober 2024? Kenapa ke Terence? Oh, kalau Sabah kau suka kan? Saya kurang faham. Dah, bahasa Melayu juga itu. Okey, ada apa sebenarnya di Sabah ni? Program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah bakal berlangsung pada 18 hingga 20 Oktober pastinya di Kompleks Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Jadi hari ini kita bersama dengan dua tetamu di studio dan satu menerusi Google Meet. Kita kenalkan terlebih dahulu, Terence. Ya, kita ada bersama kita di studio Encik Muhammad Zamidi Muhammad Asri, penyelaras program Madani Rakyat dari Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pejabat Perdana Menteri. Dan kita juga bersama Encik Muhammad Effendi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Khidmat Pengurusan Kewangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dan melalui Google Meet sebentar lagi kita akan bersama dengan Puan Hajah Haslina Ismail, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Terima kasih kerana sudi bersama kami melalui Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin nak berikan tumpuan terlebih dahulu kepada Encik Muhammad Zamidi selaku kalau kita boleh lihat di sini penyelaras program Madani Rakyat untuk kali ini bagi negeri Sabah. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu mengenai program ini, Tuan. Ya, terima kasih Syafiqah dan juga Terence. Ya. So kalau menyebut tentang program Madani Rakyat 2024 ni sebenarnya ianya telah pun mencapai siri yang terakhir sebenarnya. Sabah ni adalah siri yang terakhir. So it all started 2023 Disember yang mana YAB Perdana Menteri telah pun mengumumkan tentang hasrat mengadakan program Madani Rakyat ke zon-zon yang telah pun ditetapkan lah. Jadi semasa majlis perasmian penutup program setahun bersama Kerajaan Madani pada Disember 2023 jadi dihasratkan dan juga dilaksanakan program Madani Rakyat. So untuk mudahnya PMR lah, PMR 2024 yang mana program pertama kita telah adakan di zon tengah di Selangor pada Februari 2024. Kemudian kita bertukar ke zon utara di Pulau Pinang pada Mei. Kemudian seterusnya di zon timur pada Julai. Dan seterusnya di zon selatan pada Ogos dan yang baru-baru ni adalah di Sarawak pada bulan 9 yang lepas lah. 9. So dari segi objektif dia sebenarnya kita nak seboleh mungkin outreach kepada semua lapisan masyarakat untuk kita nak sampaikan pelbagai perkhidmatan daripada kementerian dan juga agensi, persekutuan dan juga negeri. Jadi kita mungkin ingin bawakan Puan Hajah ke dalam perbincangan ini untuk bertanya tentang jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sabah kepada rakyat di sana yang akan dibawa secara terus kepada semua pengunjung nanti. Puan Hajah, silakan. Okey, terima kasih. Secara keseluruhan sebenarnya pada program ini ada banyak aktiviti yang disediakan berdasarkan bidang tumpuan yang telah disebutkan tadi. Antaranya kita sebenarnya mengadakan ruai kementerian dan juga dari pejabat sosial kerajaan negeri dan juga agensi, dan kita juga ada perkhidmatan touchpoint rakyat, perkhidmatan berkaitan kos sara hidup, perkhidmatan dan aktiviti golongan belia. Kita juga ada majikan di Karnival Kerjaya, agensi-agensi dengan pameran aset kerajaan. Kita juga pada masa tersebut ada program libat urus di pentas dan juga aktiviti-aktiviti luar yang banyak kita laksanakan pada masa tersebut. Dan antara senarai aktiviti luar yang biasanya menjadi tumpuan perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan bergerak diskaun saman PDRM, penukaran topi keledar JPJ, kita juga ada pertandingan e-sport yang ni memang ramai ni peminat ni, dan fun run Madani. Kita juga ada pentas selera di bawah Bayu dan juga Telco Rahmah. Bagi segmen-segmen jualan, kita ada jualan Rahmah Madani, kita ada agro Madani dan juga koperasi. Selain itu kita juga ada kempen beli barangan Malaysia KPBM. Hanya di PMR Sabah kali ini dibawakan pentas KBBM oleh KPDN dan juga akan menampilkan demonstrasi dan juga sesi bicara usahawan, dan juga kita juga ada food truck lah pada masa tersebut.
Okey, kita akan terangkan lebih lanjut apakah lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang telah pun disusun atur untuk program 18 hingga 20 Oktober nanti. Kita bersama juga dengan Tuan Effendi. Apa peranan KPDN untuk kali ini bagi PMR 2024 Sayangi Sabah? Okey, Syafiqah dan Terence, di pihak KPDN untuk PMR kali ke-6 tahun ini, KPDN telah diberi tanggungjawab sebagai Kementerian Peneraju. Sebagaimana sebelum ini pun ada kementerian-kementerian lain yang terlibat. Jadi sebagai Kementerian Peneraju, KPDN mengambil peluang ni menunjukkan tema meningkatkan kesejahteraan pengguna. Jadi pengguna ni, bila kita cakap tentang pengguna, ia merangkumi keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi KPDN selaku sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap, kita ada 3 fungsi kita. Pertama dari segi aspek perdagangan dalam negeri, yang kedua pendaya upayaan pengguna, dan yang ketiga berkaitan kos sara hidup. Jadi di PMR pada kali ini KPDN akan menonjolkan, kita ada pavilion kita, yang mana di pavilion tersebut kita akan menerangkan kepada pengunjung-pengunjung nanti tentang apakah fungsi kita dan juga inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPDN, terutamanya untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna dan juga rakyat. Bagaimana untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Jadi kita ada pelbagai perkhidmatan dan sesi advokasi yang akan kita berikan kepada pengunjung-pengunjung nanti. Jadi kita rasa amat bertuah kerana pada kali ini KPDN turut bersama-sama di negeri kelahiran Syafiqah. Jadi untuk kita membawa rakyat bersama-sama ke arah program-program yang kesejahteraan rakyat lah. Ya, kesejahteraan rakyat banyak berkait dengan kos sara hidup, dan mungkin sebab itu KPDN telah pun dipilih sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk menyelaras program kali ini. Jadi apa antara program-program khas yang akan diangkat nanti untuk memastikan rakyat faham tentang bagaimana mengurus kos sara hidup dan juga bantuan kerajaan yang diberikan? Okey, antara penekanan kita, pertama kita ada program ataupun perkhidmatan KPDN yang terkenal lah, iaitu program jualan rahmah. Program jualan rahmah madani atau PJRM. Untuk program jualan rahmah madani ni, di mana-mana siri PMR sebelum ni pun dia menjadi satu tumpuan. Kali ini kita menempatkan kemah untuk jualan rahmah madani ni agak di penghujung, supaya bila mereka pengunjung-pengunjung melalui bus-bus ataupun kemah-kemah lain, akhirnya mereka akan berbelanja di kemah jualan madani rakyat. Strateginya. Ya, betul. Kenapa, apa yang istimewanya kemah jualan madani ni? Kita akan menawarkan potongan 10 hingga 30%. Yang mana kadar ni, harga ni memang kata sangat-sangat rahmah lah. Betul. Jadi kita menyerulah kepada seluruh rakyat Sabah supaya bersama-sama mengambil peluang ni. Jadi 3 hari saja kita ada peluang kat sana untuk mendapatkan barang-barang dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, kita ada menyediakan 2 kemah untuk karnival beli barangan Malaysia. Yang mana sebanyak 85 usahawan, kita ada gerai-gerai usahawan akan menampilkan apakah perkhidmatan dan produk yang mereka pasarkan. Mereka ada buat showcase dan juga jualan. Jadi usahawan-usahawan ni pun ada yang kita bawa daripada Semenanjung, produk dan juga usahawan, dan juga bergabung dengan usahawan-usahawan tempatan. Jadi kita berharap dengan adanya KBBM ni, kempen Beli Barangan Malaysia, kita membawa usahawan-usahawan kita akan menjanakan lagi ekonomi masyarakat setempat. Jadi pengguna pun boleh melihat pelbagai barang jualan yang adalah. Kita ada produk-produk makanan, produk penjagaan diri, produk kesihatan dan pelbagai lagi. Jadi kita ada 2 untuk meningkatkan dari segi domestik punya perniagaan dan juga kepenggunaan. Kalau itu merupakan aktiviti khas daripada KPDN. Kalau secara umum, secara generalnya bagaimana pula pengisian sepanjang 18 hingga 20 Oktober ini? Okey, seperti mana yang telah pun diterangkan tadi, kalau kita lihat
memang banyak sebenarnya perkhidmatan-perkhidmatan yang akan ditawarkan oleh kementerian dan juga agensi. So berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya objektif kita adalah pertama sekali membawa perkhidmatan sebanyak mungkin daripada kementerian, peringkat persekutuan dan juga negeri untuk bersama-sama dengan rakyat di satu-satu tempat berdasarkan kepada kesesuaian demografi dan juga lokaliti. Yang keduanya adalah kita nak mempromosikan dasar-dasar dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan. Sebab kita dah perkenalkan dasar-dasar pada tahun 2023. Jadi pada tahun 2024 ini merupakan tahun untuk kita nak dapatkan input daripada rakyat tentang apakah outcome dan juga keberkesanan sesuatu program lah. So itu adalah objektif yang ketiga. Dan yang keempat adalah bila kita buat sesuatu program, sebenarnya kita nak mendapatkan outreach yang lebih meluas kepada semua rakyat. So kita nak mendapatkan keyakinan rakyat tentang pelaksanaan program-program yang diperkenalkan oleh kerajaan. So saya rasa dengan semua perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawa ke Sabah nanti, insya-Allah kita akan mencapai objektif-objektif yang ditetapkan. Setakat ini bagaimana sambutan rakyat terhadap program-program sebegini di mana Jenayah Madani telah pun dibawa dari Bukit Jalil sehinggalah kini ke Sabah? Okey. Kalau menyebut tentang kata apa, sambutan, sebenarnya dia agak menggalakkan. Sebab pada awalnya kita tetapkan sasaran melebihi 100,000 bagi setiap zon. Tetapi bila kita dah pergi daripada zon ke zon, sebenarnya kita lihat dari segi statistik pengunjung memang agak memberangsangkan. Kalau kita lihat di zon timur merupakan angka yang tertinggi, sebanyak 370,000 jumlah pengunjung, dan baru-baru ni di Miri sebenarnya kalau melihat kepada rakyat di Miri 300,000, tapi secara keseluruhan untuk 3 hari penganjuran program kita mencapai lebih kurang dalam 301,000 pengunjung. Jadi kita harap supaya di Sabah nanti insya-Allah selaras dengan hasrat YB Menteri KPDN, so kita akan mencapai lebih kurang dalam 400,000 pengunjung untuk 3 hari penganjuran program insya-Allah. 3 hari 400,000 Tapi memang ramai, Terence, sebab dia ialah semua benda ada kat situ. Boleh beli barang murah dekat KPDN. Kalau datang kena bawa troli kan. Dia tak boleh bawa kan. Saya pun bawa troli. Kamu akan ke sana nanti? SPM kan selalu siaran untuk jalan ni. Tapi memang kena bawa. Lepas tu bayar saman lagi ada. Betul. Jadi memang panjang ya queue tu. Okey, untuk Hajah yang berada di Sabah, untuk Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah pula, apa yang ditawarkan kepada pengunjung nanti? Okey, bagi Jabatan Hal Ehwal Wanita pula, sebenarnya kita membawa usahawan-usahawan yang telah pun lahir daripada inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan saja usahawan daripada JEWA, tapi daripada agensi dan kementerian lain juga bersama-sama kita dalam memeriahkan lagi program tersebut. Dan sebenarnya bagi program-program ini ada banyak lagi sebenarnya memberi manfaat yang banyak kepada pengunjung, yang mana program ini sebenarnya kolaborasi antara strategik dengan syarikat berkaitan kerajaan, JLC dan juga pertubuhan NGOs dan juga pihak swasta. Selain itu, segmen-segmen jualan madani yang menawarkan potongan harga dan juga tawaran istimewa serta pameran-pameran aset kerajaan turut disediakan untuk pengunjung. Jadi bukan hanya usahawan yang terlibat, tetapi ada banyak lagi aktiviti-aktiviti, dan juga inilah masa kita perkhidmatan kerajaan disampaikan kepada rakyat. Dan untuk makluman, terdapat 36 pameran reruai daripada kementerian, daripada pejabat sosial kerajaan negeri dan juga agensi akan menyertai program ini, yang mana kita menawarkan perkhidmatan secara langsung kepada rakyat berdasarkan lokaliti dan juga demografi setempat. Jadi inilah sebenarnya konsep PMR kali ini dan kali-kali sebelumnya, di mana perkhidmatan disampaikan secara terus kepada rakyat dan membantu dan memudahkan rakyat mendapat akses kepada pelbagai kementerian dan juga perkhidmatan agensi kerajaan yang terlibat. Akhir kata mungkin daripada pihak penganjur kepada seluruh warga Sabah untuk datang dan memberi sokongan 18 hingga 20 hari bulan nanti. Silakan. Okey, sekali lagi Pacu selaku Sekretariat Induk. So since ini merupakan siri PMR yang terakhir untuk tahun 2024 sebelum kita melabuhkan tirai pada hujung minggu ini, dan insyaAllah akan sambung pada tahun hadapan. So kita mengharapkan supaya sambutan yang hangat seperti mana kita terima di Miri baru-baru ini diteruskan lagi, momentum berkenaan diteruskan ke Kota Kinabalu. Tapi since beberapa
pengalaman kita dengan Kota Kinabalu, saya rasa insya-Allah sambutan itu akan menggalakkan berdasarkan kepada pengisian-pengisian program yang kita jalankan lah. Dan yang keduanya, kita mengharapkan supaya pengunjung-pengunjung yang hadir nanti dapat membawa ramai kenalan ahli keluarga yang hadir untuk hadir. Kemudian seterusnya, sekiranya tuan-puan memerlukan ataupun mendapatkan akses informasi berkaitan tentang PMR 2024 Sayangi Sabah dengan lebih komprehensif, boleh melayari kita punya laman web secara setempat, iaitu www.malaysiamadani.gov.my. So semua informasi berkaitan tentang penganjuran program ada di laman web berkenaan. Okey. Jadi kepada orang-orang Sabah, jangan lepaskan peluang ini 18 hingga 20 Oktober 2024 di pekarangan Stadium Kompleks Likas. Jangan korang nak datang bagus-bagus itu aktiviti dia di sana itu. Memang kena datang ini, jangan tidak datang. Ada potongan harga, ya bayar saman pun ada, macam-macam ada. Kalau mau tahu apa lagi di antara inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, terus sahaja ke PMR 2024 Sayangi Sabah. Kita bersama dengan Muhammad Zamidi, Encik Muhammad Fendi dan juga Puan Hajah untuk tempoh perbincangan ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka kerana sudi bersama dalam kita membawa hebahan tentang program PMR yang terakhir untuk 2024 di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, nasihatnya jangan lupa bawa troli, jangan lupa bawa payung juga. Kerana cuaca yang menentu. Payung paling penting sebab hujan dah ribut sekarang ni. Bawa duit banyak-banyak untuk bawa apa? Bawa duit banyak-banyak. Bawa duit banyak-banyak untuk shopping Jualan ramah Madani. Jangan lupa bayar saman sekali di sana. Kalau bawa anak nanti jangan lupa bawa balik. Tinggal. Betul. Terima kasih. Terima kasih Hajah. Terima kasih kedua-dua tamu kita di studio. Okey, seterusnya kita ada satu laporan khas berkaitan dengan Prabelanjawan 2025. Ini berkaitan dengan naik taraf gerai madani. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita Samsia Samsi.